Assalamualaikum. Hari ini Kak Laila nak sharekan perkongsian Kak Laila di Sekolah Menengah Kebangsaan Sura kemarin ya, yesterday 29 hari bulan 9 tahun 2001. Sama-sama kita dengar perkongsian Kak Laila. Okey, ini statistik lagi. Saya pun tak nak highlightkan statistik, boleh baca di sana. Ya. 29%, 29.3% pelajar umur 16 tahun mengalami kemurungan. Ini statistik 2018 sebelum COVID datang ya cikgu. Agaknya dah COVID datang ni macam mana keadaan? Kenaik 50, tak tahu ya cikgu. Sama juga 7.9% kanak-kanak 5 hingga 15 tahun dikata mengalami masalah mental. Ya, betul. 7.9% kalau baca kod bahasa Inggeris. Children from 5 to 15 years old is having mental illness. Adik, korang yang tingkatan 1, korang pergi tengok adik-adik kat rumah, ada ke tidak nampak macam masalah? Antaranya saya nak bocorkan penggunaan telefon bimbit ini. Gadget ni, kalau saya bergaduh dengan anak-anak masing-masing marah kat saya. Ibu bolehlah cakap, zaman ibu mana ada telefon macam ni. Betul. Anak saya pandai betul. Si Aidil lagi kelakar Cikgu Mazidah. Pagi tadi baru marah. Saya kata apa? Adik, cuba adik bagi tahu ibu, ada tak orang berjaya main game banyak-banyak Ada tak orang berjaya? Allah, spontan anak autism saya. Aduh ibu tak tahu. Syafiq Aiman dia kata. Astaghfirullah. Rupanya ini adalah nama besar gamers. Ya, yang dah buat duit banyak ringgit, ya, entah jutaan tak tahulah ya, di internet sana kat YouTube, ya. Ibu yang lecturer ni cakap dengan anak autism, dia senyap tau. Sama ada anak aku terlalu cerdik atau aku ni dah 50 tahun beransur-ansur bertukar menjadi yang sebaliknya lah, tak payah sebutlah perkataan tu. Sebab kalau tak kata nganu kita biasa. Ya? Tapi jangan guna perkataan tu selalu. Banyak-banyak kali sebut jadi ya sungguh. Bodoh. Jangan sebut bodoh sama. Tak boleh. Ya, tukar. Ya? Okey, ini adalah sebab remaja murung. Antaranya masalah rakan sebaya. Adik, korang betul ke ada masalah dengan rakan sebaya? Ini sedikit demi sedikit Puan Laila nak bocorkan mengenai ADHD. Kanak-kanak ADHD dikenal pasti mereka ini tak ramai kawan ya. Mak, cikgu, kalau nampak anak murid cikgu ataupun anak mak ayah yang tak bersuka kawan, anti-social, tak mau orang-orang, cuba selidik, tengok-tengok ya. Sebab saya tak tuduh ni. Sebab ada banyak yang penyebab gejala masalah mental ni, kemurungan dalam bunuh diri. Banyak ya, jangan salahkan saya. ADHD adalah satu bahagian daripadanya. Antaranya buatan orang boleh jadi, sihir boleh jadi, trauma boleh jadi. Dia pernah kena accident, pernah jadi. Bukan ADHD saja, tapi Puan Laila sebab dia adalah orang ADHD. Itu yang beria-ria nak berkongsi dengan masyarakat tu. Ya? Okay, dari segi kekeluargaan. Kenapa remaja ni murung? Remaja ni murung sebab mak pok dia gaduh. Tak ada piti semua kata-kata kata. Kalau Kelantan tu kak, macam mana tak bala keri? Ya? Nak beli tu, berah pun tak ada piti. Tapi sebenarnya perlu ke kita nak jadikan ia sebagai satu sebab kita murung? Pernah tak kita bersyukur? Kita belum jadi pesakit COVID lagi. Orang yang sakit COVID, udara yang sama disedut bersama kita, tapi dia tak ada oksigen, dia tak dapat menerima oksigen. Oksigen yang ada pun tak dapat diproses. Jadi cuma tak ada duit je pun. Nampak tak? Ini saya kongsi ni saya sebut, walaupun suami saya tak suka saya sebut dia, tapi dia adalah guru saya. Dia kata manusia ni lupa bersyukur. Syukur 2S syukur dan sabar. Bila kita lupa syukur, lupa sabar, itu jadinya kau murung. Semua nak jadi murung. Minta handphone dengan mak bapak, mak mamak tak kasih. Murung juga. Adik, kalau you ada keinginan yang terlalu memuncak terhadap gadget, itu adalah satu simptom ya.
Orang normal dia tak akan gelepar sampai macam tu. Ya. Begitu juga kalau ada kes tertentu yang mak bapak dia rampas telefon, dia sakit hati tengok anak tak berhenti-henti main telefon, dia bang pintu sampai pecah dan sebagainya. Ini adalah tindak balas seorang yang sedang dalam keadaan murung, ya. Dan saya nak minta maaf sekali lagi, ya, kepada pihak sekolah, ya. Ini konflik yang remaja kita mengalami sekarang, cikgu. Ya. Bila usia remaja tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni cikgu, tingkatan 6 ni cikgu, saya anggaplah dia orang ni sampai form 5 tu remaja lagi. Mereka ni sebenarnya konflik, cikgu. Ya. Kalau cikgu baca buku psikologi, saya bukan psikologis, ya, tapi saya membaca, ya. Mereka ini dalam tengah-tengah, nak kata dewasa bukan, nak kata kanak-kanak pun bukan. Kalau orang Cina nang putih nang koi putih koi itu nak kata orang bukan orang, nak kata hantu bukan hantu, tu lain, cikgu. Tapi yang ini dewasa pun tidak, kanak-kanak pun tidak. Kenapa? Contoh, bila dia nak keluar seorang-seorang, mak dia kata jangan keluar, adik kecil lagi, katalah tingkatan 1. Jadi dia pun tak keluar lah sebab dia kecil lagi. Bila mak dia sibuk, mak kita nak air Milo, buat kau sendiri, besar dah kan? Nampak tak? Kita sebagai parents, kita menambahkan konflik anak ni. Sekejap kata kecil, sekejap kata dah besar. Jadi yang mana satu, ya? Nampak tak? Dan kita kena tahu, ya, remaja ni dengan sekitaran dia pada hari ni, generation alpha ni, cikgu, yang lahir lepas tahun 2000 ni. Tak tahu nak kata. Ya, yang generation terbaru saya tak ingat nama dia, ya. Generation 2000 lepas 2000 tu alpha, anak saya, ya. Yang baru ni tolonglah betulkan saya kalau siapa-siapa boleh ingat, ya. Okay. Dan ujian COVID bukan mudah bagi orang macam budak-budak ni, cikgu. Nak keluar tak boleh, tajul iman tu, ya Allah ya Rahman. Kesian saya tengok dia. Dia nak keluar sangat, tak boleh man, PKPD. Polis tangkap sekarang. Saya bawa kad OKU 2 anak saya, ya. Ya, gadget dah saya terangkan tadi, PDPR. PDPR ni, cikgu, bukan hanya cikgu yang tension, cikgu. Mak ni tension kat rumah ni. Mak saya. Betul tak, cikgu? Ya. Astaghfirullah. Ni kita nak guna ni handphone ni. ID, kakak mari, bu, kita nak tengok kerja kita. Bu, kita nak kerja kita. Dah, bu, telefon aku beli dah kan? Punah pula, cari hak baru. Nampak tak? Jadi semua ni cabaran. Jadi anak-anak tolong faham. Ibu bapa ni bekerja ni macam saya. Orang perempuan menurut kajian terkini dibandingkan dengan orang lelaki-lelaki. Cikgu lelaki-lelaki maaf banyak jangan marah, ya. Cikgu Nuah, jangan cubit pipi Cikgu Ana kan balik rumah. Kesnya orang perempuan ini dia banyak lagi jugaan dia. Yang pertama contoh, dia adalah ibu untuk masak dan sebagainya sebab dia tak pergi kerja dah ni, kena masak ikut time juga. Dia tak boleh melopong lama-lama depan komputer. Cikgu, kalau cikgu nak duduk sampai petang karang, tak ada orang nak tanya, abang bila nak nanok nasi? Tak ada. Mak Saleh kata there is no such thing. Yeah? There is no such thing like asking what kind of food to be taken for lunch. Sorry to say. Dan mesej ini ditujukan kepada yang di sebelah saya juga. Ini adalah bebanan. Sorry lah, bukan bebanan. Ujian orang perempuan. Cukup time nak kena basuh baju. Baju tak boleh biar lock lama. Macam tu bergulat dalam mesin basuh. Betul tak, Cikgu Ana? Betul. Jadi semua orang pun. Tapi pendek cerita, tarik nafas. Sebab kita ada breathing technique, Cikgu. Nak hilangkan stres. Ya, breathing teknik. Tapi bagi saya breathing juga. Al-Quran kena baca banyak, solat malam kena banyak, berkumpul dengan orang soleh, berpuasa, itu formula dia. Mak Saleh dia tak puasa mana? Dia tak tahu, ya. So moral of the story, ini yang tujuan Puan Nurlaina ni duduk depan ini. Ya, untuk saya terlupa selepas pandang. Ada satu poin mengenai keadilan dan keinginan. Ini semua kena hati-hati ni, cikgu, ya. Anak-anak sekolah ni, cikgu, dia dah start tanya ni banyak cara ni, cikgu. Aidil tanya saya, dah Azin boleh je telefon comel canggih, dah buat apa adik tak boleh? Sediakan jawapan, cikgu. Macam saya saat ni, ya. Aidil saya kata tak ada orang berjaya dengan main game, dia kabarnya Syafiq Aiman. Pada muka saya nak kata apa? So kita kena
Moral of the story, nakkan dunia, cari ilmu. Nakkan akhirat, cari ilmu. Nak dua-dua, samalah kita cari ilmu, cikgu. Itu saya punya ya. Dan last but not least, anak ni pada waktu ini dia mudah terpengaruh dan mempengaruhi ya cikgu ya. So tolong pasti. Itu saya punya ya. Dan last but not least, anak ni pada waktu ini dia mudah terpengaruh dan mempengaruhi ya cikgu ya. So tolong pastikan circle anak-anak cikgu, anak-anak ibu bapa yang mendengar saya pada hari ini. Anak beranak saya di Dungun. Siapa-siapa yang Negeri Sembilan tu dongar, jangan tak dongar. Ni Kak Long nak cakap. Ayu. Siapa lagi? Farah Fatini. Siapa lagi? Dan sebagainya lah. Tak payah sebut lama-lama kan marah orang. Orang tegur dia kata apa pula Kak Leila ya. Kalau diberi peluang bila online, Kak Leila ni selalu sebut nama ahli-ahli keluarga. Sebab ahli keluarga itulah yang kita sayang. Ya, banyak orang kata tak boleh balik kampung. Siapa cakap tak boleh jumpa? Boleh Google Meet macam ni. Ya. Okey, sambung. Kita masih lagi bercerita mengenai pengurangan. Kenapa Puan Nuraila berada di sini? Untuk kanak-kanak ADHD ya cikgu dan ibu bapa, mereka tidak boleh menerima kemurungan. Mereka tidak boleh, bila tidak boleh menerima stres. Stres mereka akan terus menjadi kemurungan kalau kita tak rawat. Faham tak ya? Orang normal, dia ada skala dia cikgu. Dari segi death scale ni, depression, anxiety, stress scale ni saya rasa dah ramai orang tahu, dia online boleh isi dah. Tetapi apa yang saya nak maksudkan adalah orang pengidap ADHD ini dia tidak sedar dan dia tak tahu dan dia rasa kenapa aku ni tak boleh terima macam orang lain boleh terima. Dengar So, mana punca dia? Diri sendiri lah. Kita kena kenal diri kita ni. Macam tadi Kak Laila dah cakap. Madam Laila dah kata dah, kita khalifah. Anak-anak walaupun awak tingkatan 1, awak mungkin adalah abang, adik ataupun kakak kepada adik-adik awak yang lain. Zaman COVID jangan main-main ya, jangan selalu nak stres. Awak ya kena jaga adik-adik awak. Saya ada baca banyak berita mengenai masa COVID ni. Ramai anak-anak yang kehilangan ibu bapa baru malam tadi saya tengok. Kalau awak terus bersedih, jadi murung, siapa nak jaga adik-adik awak semua? Ingat ya, ayat Madam Laila, kita dalam dunia ini diuji, semua orang diuji. It's just that different test paper. You get me anak? Apa makna different test paper? Cara yang ditanya tu lain, cara diuji tu lain. Apa yang kita nak buat, itu yang dekat sini ni. Hikmah dia, kita kena muhasabah diri. Cari ilmu. Kenapa aku uji begini? Idola saya Ustaz Fahru kata, Allah mengingatkan kita dengan batu-batu kecil. Bila dah sedar juga, mari batu besar. Nampak? Kalau orang ADHD dengan saya, macam saya guna suka-suka sangatlah guna perkataan pada muka tu. Ya? Jangan ya. Tolong jaga mulut. Saya dah belajar dah ni. Daripada tahun lepas saya diagnose diri sendiri. Sebenarnya bukan tahun lepas. Daripada tahun 2013, Puan Nuraila dah mula dicetuskan oleh Allah Ta'ala untuk tahu. Melalui pemerhatian. Anak saya adalah ladang pahala. Pada masa yang sama, dia adalah lambang untuk saya menjadikan medan untuk eksperimen saya. Kenapa budak ni jadi macam ni? Saya balik kerja, tak jamah dia, tak pegang dia, terus pergi dapur. Kita chef kan? Cikgu balik rumah tukar jadi chef, lecturer balik rumah tukar jadi chef. Jadi dia depan pintu saya tak jamah, tak pegang pun, tak peluk pun. Dong dang, pecah pintu gerai. Saya ulang ya, sliding door pecah masa dia kecil tu biasa. Sekarang pintu gerai pun hampir nak pecah dah tu. Rupanya kena datang kat dia, peluk dulu abang. Walaupun dia tak boleh cakap, jangan downgrade ya. Tajuk Iman dia bukan dia non-verbal, dia boleh bercakap, dia boleh words tapi dia belum speech. Dia bukan non-verbal tapi non-speech sekarang. Ya, dulu memang dia non-verbal juga sikit-sikit ya. So kita buatlah muhasabah diri kita. Apa yang kita dah buat ni? Bila kita muhasabah diri, nampak setiap apa yang sebutkan. Antaranya kita dapat redha Allah. Setiap hari dalam hidup kita. Ya, tak ada dendam dan sebagainya. Saya kena tengok jam ni cikgu. Tolong time saya cikgu. Saya takut ni nak guna lebih masa ya. Okey. Nah, sama juga peranan. Kita tahu peranan masing-masing. InsyaAllah bolehlah kita
Biji mata besar saya letak kat situ. Apa tujuan biji mata tu? Tengok diri sendiri, jangan tengok orang. Sibuk tengok orang, netizen sibuk tengok Instagram artis, lepas tu bagi kata-kata nista. Bagi kata-kata kejam. Batch. Adik sayang, kalau siapa-siapa yang masa ni sekarang ni ada yang jenis netizen juga yang suka buat macam tu, pergi, please make yourself diagnose. Takut you all ni ADHD tak kenal pasti. Sebab cara kita nak hilangkan stres ialah mengeluarkan kata-kata kesat kepada orang lain. Ni saya cakap ni ya. Tolong boleh cek balik dengan doktor. Ya? Okey, apa lagi? Kita tahu peranan kita. Ya. Diagnose tu macam mana? Diagnose tu dikenal pasti, pergi jumpa doktor. Sebab Puan Nur Laila ni nak buka suis je cikgu. Buka suis apa dia ADHD cikgu. Untuk proses seterusnya, diagnose, tentukan dia ke tidak, pergi buat ujian. IPC dekat KL Taman Desa tadi dia buat ada ujian urin macam ujian mengandung tu. Dia buat urine test, blood test. Bila dia tengok dopamine level macam mana, dia akan beritahu, betul puan. Puan sendiri ADHD, anak puan pun ADHD. Itu yang kelakar yang saya telah mengalami sekarang. Dekat Dungun ke boleh cek? No, dekat Dungun dia belum ada sampai lagi. Tapi dia kata dia akan ada affiliate doktor dia dekat sini. Dungun dan Terengganu dia akan cuba. Tapi saya dah share daripada salah satu video saya. Kalau tengok yang terkini saya ada rakamkan dalam treatment ADHD and treatment ada. Saya tak nak cakap dekat sini nanti buang masa. Ya. Cikgu Ana boleh tengok balik semula antara video-video saya. Saya ada menempatkan dekat situ treatment. Alhamdulillah, harapan baru untuk mak bapak yang ada anak autism. Dua-dua autism pun boleh, ADHD pun boleh. Dia orang buat ujian tes kencing, urine dengan ujian darah. Ya. So saya berhentikan untuk diagnose dekat IPC ya, biar tengok video tu nanti. Janganlah lupa subscribe. Kesian kat Madam Laila. Madam Laila buka channel ni sebenarnya nak cari dana untuk anak ni buat autism center ni. Tajul Iman tak lama dah. Tahun depan 19 tahun, lepas tu tutup. Kalau saya boleh kaya macam Syafiq Aiman, Mak Etote, alhamdulillah saya hari ni boleh buka autism center. Jadi Mamat Tajul Iman tak payah marah-marah dah tak boleh pergi sekolah COVID. Saya buka sekolah sendiri. Ya. Yeah. Okey, sambung balik. Kita tahu peranan masing-masing macam mana cikgu untuk hilangkan stres anak-anak kita. Bila kita stres cikgu, kita tak gagal ibu bapa sekalian, Puan Laila yang bercakap pada diri sendiri. Bila Puan Laila tak dapat urus emosi Puan Laila, apa lagi nak urus emosi anak di bawah jagaan kita. Emosi kita kena jaga dulu. Sebab itu saya pesan kat suami, abang kena izin saya tau buat video tau. This video is a me time for me. Bila saya buat video, saya rasa puas hati. Saya lupa sekejap tajuk iman kat rumah. I feel so happy because I share my knowledge with other people outside the world. Not to say outside the world lah. In the whole world. Jadi, itu cara. So, kenapa saya sebut me time? Jadi, cikgu bila stres, gila buat rambut cikgu. Color macam saya color orange. Cantik cikgu. Anak-anak kalau stres, kalau mak bapak mampu, COVID tak boleh pergi main kat luar, beli table pingpong satu. Itu maksud saya. Uruskan emosi dengan cara buat apa yang kita suka. Suka masuk. Dan kenapa saya ada ayat dekat bawah ni? Father is not just a breadwinner. Berat tu. Kenapa statement ni tiba-tiba keluar ni? Anak saya selalu panggil saya makcik ADHD. Ada orang kadang-kadang kata, ibu, dia kata. Dia tak sebut lagi nama makcik ADHD. Tapi saya rasa macam anak saya nak label saya makcik ADHD. Sebab asyik cerita pasal ADHD. Apa tujuan saya mengata father is not just a breadwinner? Para suami, ini message kat Laila ya. This is my takeaway message. Anda diuji dengan COVID. Anda diuji dengan masalah kewangan anda, pekerjaan anda. Anda jangan lupa ya. Saya tahu anda penat sebab anda adalah pencari nafkah keluarga. Tapi anda kena ingat, meskipun isteri anda di rumah tu duduk cekok dapur, dia tak pergi cari kerja, tapi peranan awak bukan hanya sebagai seorang ayah nak cari duit ya. Tolong ya, saya pernah masukkan dalam video saya, kesian anak-anak kat rumah. Jadikan masa-masa lockdown tu, peluk anak-anak, peluk isteri. Sentuhan ni, kalau saya boleh menghasilkan kata-kata beracun dalam WhatsApp saya tu, tangan-tangan anda yang memeluk bukan menampar ya. Tolong ya, saya nak betulkan ni.
Yang memeluk itu adalah tangan-tangan hikmah. Tak percaya cuba buat. Isteri tu tak berhenti bertak, orang kata duk beleter kan. Mek berek kita panggil dia. Tak percaya cuba peluk sekali. Peluk sungguh-sungguh. Sebab orang Melayu kita ni kadang-kadang kelakar. Apa tujuan saya mengata father is not just a breadwinner? Para suami, ini message kat Laila ya. This is my take away message. Anda diuji dengan COVID, anda diuji dengan masalah kewangan anda, pekerjaan anda. Anda jangan lupa ya. Saya tahu anda penat sebab anda adalah pencari nafkah keluarga. Tapi anda kena ingat, meskipun isteri anda di rumah tu duduk cekok dapur, dia tak pergi cari kerja, tapi peranan awak bukan hanya sebagai seorang ayah nak cari duit ya. Tolong ya, saya pernah masukkan dalam video saya, kesian anak-anak kat rumah. Jadikan masa-masa lockdown tu, peluk anak-anak, peluk isteri. Sentuhan ni, kalau saya boleh mengatakan kata-kata beracun dalam WhatsApp saya tu, tangan-tangan anda yang memeluk, bukan menampar ya, tolong ya, saya nak betulkan ni. Yang memeluk itu adalah tangan-tangan hikmah. Tak percaya cuba buat. Isteri tu tak berhenti bertak, orang kata duk beleter kan. Mek berek kita panggil dia. Tak percaya cuba peluk sekali. Peluk sungguh-sungguh. Sebab orang Melayu kita ni kadang-kadang kelakar lah cikgu. Maaf cikgu sebab saya ni kadang-kadang payah nak jaga mulut sikit cikgu. Dia bagi dia peluk masa tu je cikgu. Jangan. Kita peluk. Dr. Ustaz Fadilah Kamzah kata, seorang suami kena peluk isteri dia paling kurang 6 kali sehari. Sentuh dia kata. Sentuh tu maknanya, sentuhlah. Usap kepala dia buat macam kucing ke. Tapi jangan kelakar, ada satu orang ya, bila saya kata macam tu, oh ya ke, buat apa dok kabur 6 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, tu jangan, waktu namanya nganjing. Orang Terengganu kata. Jangan gitu. Ya. So, saya minta so ubah cara melihat. Saya tak nak lama-lama kat sini sebab nanti lengah sebab dah pukul 3 lebih. Ubah cara melihat ni ada dalam video saya juga. Ya, kepercayaan kita, maknanya kita kena yakin COVID ni sementara. Kita kena tahu hidup ini sementara, hidup kita yang kekal di sana. Sabar, sebab ada pintu masuk syurga namanya sabar. Dunia ini tak payah nak cari dunia. Kita tak tahu esok lusa kita mati. Sebab tu Puan Noella ni kelang kabut sekali approach PPD dan sebagainya. Sebab dah. Kalau Puan Noella meninggal beberapa jam dari sekarang, at least Puan Noella dah ada tinggalan dekat YouTube. Ya. Dan saya guna sayang diri, sayang semua ni sebagai peduli. So masyarakat kena peduli. Ya. Jangan tengok anak orang tu biasa je. Kita tengok anak orang tu, kita kena start dah kohoh-kohoh, orang kata membantu ya, sesama sendiri. Dan talk ini adalah daripada Kementerian Kesihatan ya, adik-adik. Ini formula dia, ini adalah kempen untuk tahun ini. 10 hari bulan nanti adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kita ada Kementerian Kesihatan buat talk. Talk ni maknanya kongsi masalah. So anak-anak dekat sekolah, tolong ya sayang, kalau takut dengan mak bapak, share dengan Cikgu Ana. Tak nak Cikgu Ana, cari Madam Laila. Nanti Madam Laila, insyaAllah, tulis kat komen. Madam, saya pernah beri nombor telefon saya, tapi saya tak nak cakap kat sini. Nanti sebab suami marah. Dia kata, Madam Laila ni dah melampau dah ni. This is time for the family. Jadi saya ada alamat email saya ya. Cepat ambil pen. Terengganu, Japan, London. TJLDDN. Nombor 8. Terengganu, Japan, London, Denmark, Norway, nombor 8 @gmail.com. Last, ulang. Terengganu, Japan, London, Denmark, Norway, TJLDDN. Tahu tak kenapa nama Dr. Tajudin jadi alamat email saya? Itulah tahap romantik Madam Puan Noella tu. Saya ambil nama dia sebagai email saya. Bila saya cakap, kawan-kawan murid saya kata, so sweet madam. Sweet-sweet lah ya. Okay, balik kepada ni. A ialah S for help. Jangan pendam seorang, cari bantuan. Kaunselor dekat sekolah ada, dekat universiti ada. Tak mau jumpa doktor, cari kaunselor dulu. Kaunselor akan tolong kamu. InsyaAllah kalau dia kata date, rasanya
saya kena jumpa mak bapak awak kena pergi hospital. Macam tu. Jangan tanya Madam Laila juga. Madam Laila ni hanya untuk memberi cerita je. Madam Laila buat jimit. Selalu saya buat jimit dengan yang orang menghubungi saya jimit je dengan dia. Saya tak kenal apa nak buat siapa. Saya dengar masalah dia sekejap. Dalam hati saya, ya Allah Tuhanku, saya ni siapa nak dengar. Tapi Alhamdulillah, sedekah bukan hanya duit ya dek. Kita mendengar masalah orang pun adalah sedekah. Ya, saya ambil kata-kata ustazah dekat Radio IKIM tu. Sebab itu sekarang dah tahu zaman pandemik macam ni, tukar channel. Jangan sibuk dengan huha-huha, esto ceria, suka sana, suka sini. Dengarlah Radio IKIM. Ya. Okay. Dan kepada yang mendengar ni, jangan judgmental. Kita dengar masalah orang, yang pendengar ni pula, jangan, Allah kau ni, masalah kecil je pun. Minta maaf ya adik, saya nak ulang. Kadang-kadang masalah kecil bagi kita tapi sangat besar bagi orang. Saya tak ambil orang lain, saya ambil saya. Bila saya kata ke anak saya, ibu ni nak dipeluk. Peluk ibu sekali nak. Kalau dia tak peluk, kecil bagi dia. Tapi bagi saya boleh menangis kalau dia tak peluk saya. Tanyalah Dr. Din. Jadi saya nak kata dengan ramai ni ahli keluarga masing-masing gunakan kesempatan masa lockdown, total lockdown sebagainya dululah ya. Dan sekarang ni masa kita banyak di rumah ni dengan PDR, dengan work from home ni, lihat anak kita tu. Lihat isteri kita, apa dia suka. Kok dia suka benda-benda yang Allah Akbar, mudah-mudah je tudung, belikan tudung. Anak suka ikan macam Amirul Azim suka ikan naga, promote je abang. Kalau abang baik jaga abang Man kan severe autism, kalau abang nak hadiah jaga dia 2 jam, ibu nak buat video. When I come back, then I give you some money. Oh, melompat dia, tak percaya. Yeah? So, last kali kita tahu. Yeah? Saya nak beritahu, kita ada line online, kita ada Befrienders, cari sendiri. Kita ada Kementerian Kesihatan punya line, dia ada 24 jam, saya tak ingat nombor dia, tapi pergi kat laman web Kementerian Kesihatan, dia ada untuk mental health kat situ. Kita ada Miasa, MIASA, tolong catatkan. Miasa ini saya kenal orang Miasa, saya boleh sampaikan kepada anda siapa orang yang kita nak hubungi. Kita ada Mercy Malaysia. Banyak, cuba Google. Ya. Ada online. InsyaAllah kerajaan Malaysia ni bagus, banyak bantuan ya. Okey, ni SWOT analysis. Kenapa yang Kak Laila nak kata SWOT analysis ni? Kita kena buat tahu nilai diri kita sendiri. Ni bukan kelas kat UiTM ni, tapi kita lupa kita buat SWOT analysis dekat subject management je. Dia sampai kat kita, kita tak anggap threat. Ambil threat yang bawah ni. Kita tukar threat jadi opportunity. Maknanya COVID datang, kita buat online kelas. Betul tak? Yang tak pandai ajar yang pandai. Macam Puan Laila, pandai jual minyak. Katanya lah, jual minyak. Tak apa, saya jual minyak lah kat internet, tak apa. Maknanya bercakap. Yang pandai main gitar, Azim. Alhamdulillah, Azim selama tempoh PKP daripada tahun lepas sampai sekarang. Daripada gitar kopak jadi gitar elektrik, Alhamdulillah. Lepas ni tak tahu lah dia nak beli alat ni. Jangan jadi Kasim Selamat sudah, ya. Apa pun, Alhamdulillah kita kena sokong masing-masing. Opportunity, cari ruang, peluang. Dan kelemahan kita janganlah tengok sebagai kelemahan. Kita baikilah. Macam Kak Laila. Macam orang lain. Kita rawat. Kita dah tahu kita, jangan malu. Kita ni kadang-kadang stigma tau. Nak jumpa kaunselor takut orang label. Masyarakat pun satu. Orang jumpa kaunselor kata masalah lah tu, nak cegah lah tu. Kalau yang rumah tangga. Kalau budak-budak masuk kat kaunselor, mesti kawan-kawan dia. Masalah lah tu. Tukar. Kita kena jadi mak saleh sikit. Budaya mak saleh ni bercakap dengan orang yang boleh memberi pertolongan kepada kita. Nampak? Yang ni saya tak nak cakap lama-lama. Ya, saya dah kata tadi, ADHD ni diabetic of the brain. Macam kita rawat kencing manis, begitulah juga kencing manis. ADHD. Kita kena, sekarang dah ada ubat, boleh kita kawal. InsyaAllah. Ya. Dan dia ada masalah. Ya. Ada orang nak cakap apa-apa ke? Okey, tak ada. Okey, saya minta maaf ya kalau ada sedikit masa lagi, saya nak tunjukkan, saya nak buktikan kenapa orang ADHD ni otak dia macam mana, kenapa jadi macam ni.
otak dia mengecut di bahagian depan. Dia bukan mengecut sayang ya. Dia daripada asal Allah jadikan, Allah nak uji dia prefrontal lobe, bahagian depan. Kalau kita buat PET scan, kita dapati lebih kecil saiznya dibandingkan otak orang lain ya. Dia tak minta macam ni. Jadi mak jangan marah kalau anak tu nampak diam saja. Dia ada dua jenis ya. Sebab ada yang low self esteem ada. Tanya sepatah jawab sepatah ada ya cikgu. Yang talkative macam Kak Laila pun ada. Ya, adik-adik sendiri kita dah ada teknologi ni dan dah